semuanya diikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Lebih banyak universiti awam digalakkan untuk memasang panel solar sebagai alternatif bagi menampung penggunaan tenaga elektrik harian. Justru menurut Menteri Semua Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Ahmad, buat masa ini universiti awam seperti Universiti Putera Malaysia UPM, Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Malaya UM sudah mula mengaplikasikan penggunaan panel solar di kampus masing-masing sekaligus menyokong aspirasi kerajaan dalam melestarikan sistem pembekalan elektrik negara. Maktab Rendah Sains Mara MRSM Ranau Sabah yang telah siap sepenuhnya pada 25 September lalu bakal menerima kumpulan pertama pelajar pada bulan Mac tahun depan. Sebagai itu, jelas pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pengambilan pelajar tingkatan 1 dan 4 itu melibatkan sejumlah 180 orang pelajar untuk MRSM berkenaan yang terletak pada ketinggian 721 meter dari aras laut menjadikan ia MRSM tertinggi di Malaysia. Seramai 14 pegawai Jabatan Perangkat Malaysia DOSM dianugerahkan ijazah sarjana ekonomi pada Majlis Convocation ke-36 Universiti Utara Malaysia UUM. Dalam satu kenyataan, pihak DOSM memaklumkan bahawa pegawai terlibat merupakan pelajar ijazah sarjana ekonomi di bawah program pengajian kerjasama antara jabatan itu dan UUM melalui inisiatif Persatuan Perangkawan Jabatan Perangkat Malaysia. Akhir sekali, Badan Kebajikan Keluarga Angkatan Tentera Bakat ATM akan menyumbang sebanyak 1,000 tuala, 2,322 helai selimut dan 360 beg tidur kepada rakyat Palestin. Sumbangan tersebut diterima daripada beberapa pihak dan disampaikan kepada pengerusi Jemaah Tertinggi Bakat ATM Puan Sri Ramlah Dawi pada Majlis Sumbangan Untukmu Palestin yang diadakan di Rumah Bakat ATM di Kuala Lumpur. Sementara itu, Puan Sri Ramlah berkata sumbangan berkenaan adalah usaha kebajikan serta sebagai lambang solidariti pertubuhan itu dalam menyokong bantahan dunia terhadap kekejaman rejim Zionis Israel ke atas rakyat Palestin khususnya di Gaza. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama pendapat yang dapat kita terima supaya keadaan masyarakat itu duduk dalam keadaan harmoni dan tidak ada pergaduhan, perbunuhan. Mungkin di Malaysia tidak ada perbunuhan kerana fanatik kepada satu-satu pandangan, tapi di setengah-setengah negara ada sampai begitu terlalu fanatik kepada pandangan seseorang guru mereka, maka mereka akan berbunuhan. Jadi itulah buat permulaan dahulu Syafiq yang boleh saya kongsikan. Jelaskan Doktor, bagaimanakah hari ini Islam itu sendiri? Baik, Assalamualaikum. yang menawarkan pemeriksaan pendengaran. Kapsul masa. Pada 26 September dalam tahun 1963, Pengurus Besar Perbadanan Wang Simpanan Bakal Haji atau Tabung Haji
Encik Hanafiah Husin telah mengumumkan pembentukan tabung simpanan bakal haji dalam usaha memperkemaskan lagi segala kemudahan dan melicinkan lagi kerja-kerja kebajikan bakal jemaah haji. Tabung haji ditubuhkan dengan kuat kuasa undang-undang ini ialah di bawah anjuran pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan bertujuan untuk mengumpulkan simpanan bakal haji dengan cara yang lebih selamat dan teratur. Pengumuman pembentukan Perbadanan Wang Simpanan Bakal Haji pada 26 September dalam tahun 1963 merupakan satu langkah yang bermakna kepada umat Islam keseluruhannya. Pembentukannya bukan sahaja membolehkan umat Islam menyimpan wang secara beransur-ansur bagi memenuhi perbelanjaan menunaikan fardu haji, malah ia turut menjamin perlindungan, pengawalan kemudahan dan perkhidmatan. Ekoran daripada itu, pada tanggal 8 Ogos 1969, Perbadanan Wang Simpanan Bakal Haji ini kemudiannya ditukarkan kepada Lembaga Urusan dan Tabung Haji. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Penyampai berkaliber, pengisian bermutu, inspirasi, euforia Islam, semuanya di IKIM. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, inspirasi, euforia Islami. Cahaya
Pertama, kita melabur saham akhirat dengan menghulurkan sumbangan dana bagi mereka yang memerlukan. Ayo, berinfak ke tabung Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim. Sumbangan ini akan digunakan untuk misi bantuan banjir serta program dakwah kebajikan dan pendidikan anjuran Yadim. Ramai telah dibantu dan ramai lagi akan dibantu. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun Maybank Yadim 566010025428 atau layari laman sesama Yadim www.yadim.com.my untuk sumbangan anda. Tawaran khas untuk pelajar asnaf lepasan SPM. Yayasan Unity membuka peluang kepada pelajar lepasan SPM dari keluarga asnaf untuk melanjutkan pelajaran ke kolej swasta yang terbaik di peringkat diploma dengan tajaan Yayasan Unity. Tawaran ini terhad sehingga 17 November 2023 untuk 100 pelajar pertama yang memenuhi syarat kemasukan hanya 3 kredit. Untuk maklumat lanjut, hubungi segera 0327796202, 0327796202. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Satu ummah. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a nation. Bual bicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan keadilan. Turut membincangkan pemerhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Hibah ini mestilah dilakukan dengan kasih sayang, dengan tujuan yang baik. Pencegahan keganasan terhadap wanita kan. Yang ini khusus kepada pencegahan dan penyelesaian konflik. Di dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Syukur kita masih lagi berada di Aspirasi 10.1. Buka tirai untuk sesi rancangan kita yang pertama. Untuk Selasa pagi, kita nak bawakan lagi pendengaran anda bersama-sama rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook IKIM sebab kita nak dengar dengan lebih lanjut, faham lebih lanjut tentang syariah dan juga undang-undang dalam Islam ini. Terutamanya kita boleh buat pemantauan juga daripada sudut perundangan di tempat lain dan juga kita belajar dengan lebih lanjut tentang isu-isu perlembagaan dalam negara kita. Okey, menerusi pertemuan untuk kali ini, kita nak bersama-sama dengan perkongsian yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli Hassan, merupakan profesor di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM, yang dah pun ada dengan kita dekat talian di sini nak mengalu-alukan kehadiran Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Apa khabar Prof? Alhamdulillah. Sihat Syafiq, macam mana? Baik, seadanya macam biasa dekat sini kan. Teruskan lagi siaran kita. Orang kata kami tumpang-tumpang kan keceriaan Prof dan juga ilmu Prof kat sini. Masya-Allah. Macam mana, semuanya okey-kah di tempat tugasan di sana Prof? Alhamdulillah, semuanya baik. Cuma perasaan masih lagi sedih dengan apa yang berlaku di Gaza. Dengan melihat kematian dan kerosakan yang ada di Palestin. Allah tu kan, pasti semua kita ada terkesan dengan apa yang berlaku kejadian di sana umat Islam di Palestin. Jadi Prof, kita pun sama-sama lah nak membawakan solidariti kita dekat Malaysia ni. Kita bawakan apa sahaja cara kaedahnya untuk menunjukkan sokongan kita kepada Palestin. Tambah Prof sendiri kan, bila memakai maflar tu, saya rasa begitu bersemangat dan juga rasa doa yang kita sampaikan semua-semualah kita dapat bergabung tenaga doa kita, usaha kita ini untuk memberikan solidariti kepada Palestin. Baik Prof, untuk pertemuan kali ini kita nak bicara tentang wakaf dalam Islam. Ini penting ni Prof, sebab kita tengok ada di kalangan sahabat-sahabat pendengar kita mungkin ada dalam situasi ini. Dan di awal ini kita nak tahu apa yang dimaksudkan dengan wakaf dan tujuannya, dan apa beza wakaf dengan instrumen pengurusan harta yang lain seperti hibah, wasiat dan juga faraid. Sedikit Prof dalam mukadimah tajuk ini, silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syafiq dan kepada semua penonton IKIM. Alhamdulillah kita bertemu lagi untuk sesi syariah dan perundangan. Sebelum ni kita bicara tentang hibah, takaful, dan hari ini
kita bicara tentang wakaf. Betul. Ya. Jadi hadirin dan hadirat sedang penonton dan rahmati Allah sekalian, sebagai permulaan bicara, sebenarnya wakaf ini sudah diketahui oleh ramai orang. Namun begitu, pada hal ini kita ingin melihat semula dan cuba untuk memperincikan lagi pelaksanaan, kefahaman supaya kita dapat membuka minda, kerana wakaf ni, penonton yang dirahmati Allah sekalian, merupakan salah satu daripada instrumen yang dikatakan sebagai kelas pertama ataupun sedekah yang sangat dituntut di dalam Islam, yang membolehkan kita setelah kita nanti berada di alam barzah nanti akan menerima pahalanya secara mengalir seperti sungai. Itu yang kita mahukan. Jadi sidang penonton rahmat Allah sekalian, kalau kita kefahaman awal apa itukah wakaf, apakah itu wakaf. Wakaf ni kalau kita faham dalam Al-Quran, kita ada wakaf berhenti, ataupun wakaf ni ada makna dia menahan. Jadi apa yang kita boleh faham dalam konteks hari ini, ada pelbagai perbincangan oleh para ulama lah tentang apakah makna wakaf. Namun begitu secara umumnya, nak faham senang, maka wakaf itu adalah merupakan satu pemberian, satu pemberian oleh seseorang untuk mendedikasikan hartanya untuk tujuan-tujuan tertentu, dan harta itu apabila telah didedikasikan, maka ia tertahanlah, terhentilah haknya untuk dipindahkan, haknya untuk dihibahkan, haknya untuk difaraidkan. Kerana apa? Kerana hak milik harta tersebut apabila diwakafkan telah pun menjadi hak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang boleh diterima adalah manfaatnya sahaja. Itulah wakaf yang kita perlu faham. Jadi sidang penonton dan rahmat Allah sekalian, apabila kita melihat wakaf ni, mungkin saya nak ceritakan sedikit tentang betapa pentingnya wakaf ini, kerana apabila kita lihat sejarah Islam, sejarah kegemilangan Islam, dari segi daripada zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Mamluk, zaman Fatimid, zaman Seljuk, zaman Ottoman, kesemuanya kegemilangan Islam itu disokong oleh kegemilangan wakaf. Kerana kalau kita lihat dalam kegemilangan Islam itu ada 3 sektor yang kita faham, iaitu sektor yang pertama, sektor kerajaan, sektor khalifah, dan yang kedua adalah sektor swasta, iaitu sektor yang menjalankan perniagaan, dan yang ketiga adalah sektor sukarela, dipanggil third sector. Dan sepanjang sejarah Islam, third sector ni, sektor wakaf ini adalah salah satu daripada komponen yang paling besar di dalam sebuah negara maupun ketamadunan dalam power empire. Jadi sidang penonton rahmat Allah sekalian, apabila Allah SWT menurunkan surah Al-Imran ayat 92 yang menunjukkan pensyariatan wakaf ini, Allah SWT berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak sekali-kali akan mencapai kebajikan dan kebaktian sebelum kamu dermakan sebahagian daripada apa yang kamu sayangi. Dan para mufassir seperti Al-Qurtubi, Ibnu Katsir, Ibnu Ashur dan ramai lagi mengatakan bahawa supaya dalam ayat ini di antaranya merujuk kepada wakaf, iaitu kita memberikan sesuatu yang kita sayang sangat-sangat. Dan apabila Allah SWT menurunkan ayat ini dan Rasulullah pun berkongsi dengan para sahabat berpusu-pusu, berlumba-lumba untuk berwakaf. Di antaranya Abu Talha. Abu Talha, dia ada satu kebun yang paling disayanginya, yang sangat subur, yang sangat hebat, kebun Al-Bayruha di Madinah itu. Beliau telah mendedikasikan kebun kesayangannya. Kemudian Sayyidina Umar, apabila beliau mendapat sebuah tanah yang paling terbaik, tanah Khaybar, lalu bertemu dengan Rasulullah SAW, apa yang perlu aku lakukan? Rasulullah kata, wakafkanlah. Jadi Sayyidina Umar pun mewakafkan hartanya. Sayyidina Uthman, apabila tahu pahala wakaf ini telah pun membeli telaga yang dimiliki oleh orang Yahudi, lalu telah mewakafkan, dia panggil telaga Bi'ru Ar-Rummah. Maknanya telaga yang begitu dapat memberikan manfaat. Maknanya para sahabat berpusu-pusu kerana mereka faham bahawa kelebihan berwakaf ini. Jadi bukan setakat para sahabat. Kalau kita tengok zaman sejarah, sejarah sebagai kita tengok dari zaman Abbasiyah, perpustakaan Darul Hikmah.
adalah wakaf. Kemudian dipanggil sebagai terusan, kalau Syafiq tahu, Syafiq ingat, iaitu terusan dipanggil Perigi Az-Zubaidah ataupun terusan Az-Zubaidah, di mana pada isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rashid telah pun mewakafkan terusan yang memberikan air minuman kepada jemaah haji daripada Baghdad ke Mekah. Ya. Dan perkembangan ini begitu menakjubkan, dan ini yang saya katakan bahawa wakaf ini menjadi instrumen pembangunan dan juga pemerkasaan ekonomi, pemerkasaan pendidikan. Kerana apa? Kerana di sejarah juga menyaksikan bahawa universiti-universiti terhebat di dunia juga berasaskan wakaf. Seperti contoh Universiti Al-Qarawiyyin di Morocco yang diasaskan oleh Fatimah Al-Zihri juga adalah berdasarkan konsep wakaf. Universiti Al-Azhar juga berdasarkan konsep wakaf. Malahan kalau kita tengok Universiti Oxford, Cambridge, Harvard dan berbagai universiti yang hebat, mereka juga tidak menggunakan term wakaf, dia menggunakan term endowment yang juga sebenarnya meniru ataupun mengambil daripada pendekatan wakaf. Jadi apa yang saya boleh rumuskan di sini pada sebagai awalannya, Syafiq, bahawa apabila kita memahami wakaf merupakan pemberian yang untuk kebajikan yang kita sayang, tujuan mendapat keredaan Allah SWT, ianya dapat membawa kemakmuran ekonomi, kesejahteraan ramai, dan itulah yang dibolehkan ataupun yang dituntut oleh Allah SWT terhadap kita dalam konsep wakaf. Dan wakaf ni kalau saya rumuskan juga ada beberapa kategori lah. Kategori yang pertama yang saya boleh katakan wakaf, dipanggil wakaf ahli ataupun wakaf zuri dan wakaf khairi. Yang ini dari segi sudut tujuan dia. Apa ini maksudnya? Maknanya kategori wakaf yang saya boleh wakafkan kepada keluarga, saya boleh wakafkan kepada sanak saudara. Dia panggil wakaf ahli, wakaf zurri. Yang ini merupakan sunnah. Malahan diamalkan oleh para sahabat seperti Sayyidina Osman telah mewakafkan kepada keturunannya ataupun kepada keluarga-keluarganya. Yang kemudian adalah wakaf khairi yang diwakafkan kepada umum. Ya. Kemudian kategori wakaf yang lain ialah wakaf am dan juga wakaf khas. Yang ini biasalah di dalam akta ataupun di dalam enactment memang merujuk kepada wakaf am. Wakaf am ni apabila sebagai contoh saya mewakafkan harta saya untuk apa-apa tujuan. Maknanya al-mutawalli itu nanti ataupun pemegang amanah itu boleh buat apa saja. Dan yang kedua adalah wakaf khas. Wakaf khas ni selalu orang kita buat. Iaitu saya ingin mewakafkan untuk masjid. Saya mewakafkan untuk kubur. Kan? Jadi itu di antaranya. Dan juga ada satu lagi kategori yang agak contemporary. Para ulama telah membahagikan iaitu wakaf mu'abbadan dan wakaf mu'aqqatan. Maknanya wakaf yang selama-lamanya dan wakaf yang sementara. Yang itu ada perbezaan pandangan oleh ulama, namun begitu para ulama contemporary mengatakan bahawa wakaf juga boleh dilaksanakan dalam bentuk sementara. Jadi ada banyak yang saya ingin kongsikan pada hari ini, namun begitu itu sekadar permulaan. Apa yang saya boleh kongsikan dengan penonton sekalian bahawa wakaf pada hari ini telah pun mengalami evolusinya, dan ianya bukan sekadar wakaf tanah kubur, wakaf masjid, tetapi kali ini kita sudah ada wakaf tunai, kita ada wakaf korporat, kita ada wakaf suku dan pelbagai-bagai lagi lah. Dan inilah keindahan Islam, di mana konsep itu ianya kekal relevan sehingga hari kiamat. Ya, kan, itu yang sangat bermain peranan penting kan, Prof, apabila kita lihat wakaf itu sendiri dapat memainkan peranan penting dalam memperhebat, memperkayakan lagi aset umat Islam di situ. Masya Allah, tanahnya, hartanahnya, bangunannya, apa lagi. Dan pelbagai hari ini sektor-sektor kesihatan pun ada menggunakan pakai kaedah wakaf ini kan. Masya Allah. Baik, kita akan belajar lagi, Prof, apa yang turut terlibat dalam polisi-polisi undang-undang wakaf ni. Ada tak badan-badan berautoriti yang menguruskan wakaf ini? Masya Allah, kita akan bincang selepas ni. Okay? Kita nak berehat seketika dan Prof, tenang-tenang rehat-rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ni untuk bincang dengan lebih lanjut dalam tajuk ini. Okay? Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqa wal khatim
biasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Syukur kita masih lagi berada di rancangan syariah dan perundangan. Saya Syafiq Saleh temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan menerusi bicara kita, menerusi rancangan ini, kita nak dengarkan lagi perkongsian ilmu oleh yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli Hassan, merupakan Profesor di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Bincang kita berkaitan dengan tajuk wakaf dalam Islam. Tadi di awalnya Prof ada berikan contoh-contoh kan Prof, betapa pentingnya instrumen wakaf ni dia dapat menyelamatkan aset umat Islam, memperkayakan, memperhebatkan lagi kan aset-aset umat Islam dan diguna pakai sendiri oleh umat Islam secara yang berpanjangan. Kalau tengok hari ni kan yang paling famous lah iaitu kita wakafkan pusat-pusat pendidikan dan dapat manfaat itu kepada penerima wakaf dan orang yang memberi wakaf tersebut. Okey, cakap tentang wakaf ni Prof, kita nak tahu apa undang-undang yang berkaitan wakaf dan ada tak pihak yang berautoriti menguruskan wakaf? Bagaimana Prof? Okey, terima kasih Syafiq. Sebagai permulaan, saya ingin kongsikan sedikit perbezaan di antara amalan wakaf semasa sejarah kegemilangan Islam dan pengurusan wakaf di dalam contemporary. Kalau kita lihat kepada sejarah Islam, wakaf ini sebenarnya adalah sektor ketiga yang diuruskan oleh masyarakat sivil ataupun civil society. Ia bermakna ianya bukan dimiliki oleh kerajaan, ianya dimiliki oleh rakyat. Diuruskan oleh masyarakat sebagai salah satu daripada kemandirian masyarakat supaya tidak terlalu bergantung kepada kerajaan dan akhirnya dapat melahirkan masyarakat yang bebas, malahan masyarakat tidak terlalu bergantung kepada kerajaan. Itu realiti yang sebelum ini ketika sejarah Islam. Namun begitu, melihatkan keadaan pada hari ini, ianya sudah berbeza kerana berlakunya perubahan realiti yang ada pada hari ini dan apa yang berlaku adalah sedikit perbezaan dimensi pengurusan wakaf itu sendiri. Jadi kalau kita tengok saiz wakaf ataupun endowment di dunia ini sama billion lah. Namun itu di Malaysia masih lagi kecil lah saya kata, walaupun lebih daripada 1 bilion, namun kita melihat bahawa ianya masih lagi kecil berbanding dengan sektor kerajaan, dengan sektor swasta. Berbeza dengan waktu dulu, sektor wakaf ini adalah yang sangat besar, malahan pada satu masa ia lebih besar daripada sektor kerajaan. Jadi apa sebelum kita memahami tentang ini dalam konteks Malaysia, apakah undang-undangnya? Jadi kita rujuk terus kepada Perlembagaan Persekutuan. Ya? Jadi Perlembagaan Persekutuan telah pun meletakkan bahawa bidang kuasa wakaf ini terletak di bawah bidang kuasa negeri, ya, di bawah senarai negeri. Wakaf, hibah dan sebagainya di bawah bidang kuasa negeri. Maknanya pengurusan wakaf ini akan diuruskan oleh negeri. Oleh kerana negeri ini iaitu Majlis Agama Negeri-Negeri masing-masing. Ya, jadi ini adalah daripada Perlembagaan Persekutuan. Ya, jadi dari segi pentadbirannya, keseluruhan pengurusan wakaf ini malahan pemilikan ataupun pemegang amanah tunggal dipanggil sole proprietorships ataupun pemegang amanah tunggal adalah Majlis Agama Islam Negeri, Majlis Agama Mawib, Majlis Agama Islam Selangor, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan kesemua majlis agama Islam negeri ini mereka merujuk kepada enactment pentadbiran agama Islam masing-masing. Ya. Namun begitu, terdapat beberapa negeri, saya merasakan ada 5 negeri yang sudah pun mempunyai enactment wakaf khusus masing-masing, iaitu negeri Terengganu, negeri Selangor, negeri Sembilan, negeri Melaka, negeri Perak, negeri Sabah. Itu di antara negeri-negeri yang sudah ada enactment wakaf negeri-negeri. Maknanya mereka tidak lagi merujuk kepada enactment pentadbiran tetapi sudah ada enactment wakaf. Selain daripada itu, undang-undang yang lain adalah merujuk kepada kaedah-kaedah wakaf negeri-negeri. Itu di antara rujukan-rujukan utama. Jadi, kalau sebenarnya siapakah yang mempunyai authority, maknanya Majlis Agama Islam Negeri. Kenapa? Perlembagaan Persekutuan. Rujuk di mana? Enactment pentadbiran agama Islam. Rujuk di mana? Enactment wakaf negeri-negeri. Jadi mana negeri-negeri yang tidak mempunyai enactment wakaf,
mereka akan merujuk kepada enactment pentadbiran agama Islam negeri masing-masing dan juga kaedah-kaedah wakaf. Ya, itu yang pertama, iaitu yang menguruskan wakaf ini adalah Majlis Islam Negeri-Negeri. Kemudian oleh kerana kerajaan ataupun pihak berautoriti melihat bahawa ketidakseragaman maupun pelbagai Majlis Agama Islam yang menguruskan ini, jadi kerajaan merasakan perlu ada di peringkat federal, di peringkat pusat untuk menyeragamkan dan juga membuat membimbinglah untuk menjadi satu koordinator, iaitu Jauhar, Jabatan Wakaf, Zakat, Zakat dan Haji yang ditubuhkan di peringkat federal. Jauhar ini memainkan peranan yang penting untuk melihat aspek-aspek penyeragaman undang-undang wakaf, untuk mengenal pasti isu-isu dan cuba untuk menangani isu-isu permasalahan wakaf. Jauhar itu bukan pada 2004. Dan Jauhar ini memainkan peranan kerana Jauhar telah memperkenalkan satu manual wakaf yang sangat bagus. Maknanya semua negeri boleh tengok manual wakaf ini sebagai rujukan, garis panduan. Dan selain daripada itu, Syafiq, ada beberapa institusi lah untuk membantu lagi Majlis Agama Islam Negeri-Negeri dan Jauhar ni. Kerajaan telah menubuhkan Yayasan Wakaf Malaysia. Yayasan Wakaf Malaysia pada 2008, yang untuk Yayasan Wakaf Malaysia ni akan melaksanakan projek-projek wakaf. Projek Yayasan Wakaf Malaysia. Jadi kalau kita tengok komponen di Malaysia ni, apa yang berlaku adalah kini wakaf itu diuruskan oleh negara. Wakaf itu diuruskan oleh kerajaan, wakaf itu diuruskan oleh negeri. Bagi mempercepatkan ataupun memberikan keberkesanan lagi, ada beberapa negeri telah pun rakan usaha yang dikasih sekalian, tiba-tiba seorang daripada mereka pergi berbisit kepada komandan, dan kemudian musuh melihat daripada jauh. Tiba-tiba barisan tersebut berpecah dan kelihatan ada satu benda yang sangat merisaukan mereka. Daripada jauh mereka perhatikan bahawa seluruh ketubukan tentera tersebut, apa yang berlaku? Mereka membuka baju besi mereka, mereka membuka baju mereka dan mereka terjun dalam sungai. Kemudian seorang lagi terjun dan seorang lagi terjun, sehingga kawasan sungai tersebut dipenuhi dengan orang-orang tentera Islam yang terjun ke dalamnya. Dan musuh ini perlu difaraikan. Jadi itulah yang menjadi isu, iaitu wakaf itu dicuba untuk di challenge, dan ini mengakibatkan banyak harta-harta wakaf yang pada dulunya wakaf tapi ianya telah jatuh ke tangan keluarga kerana tidak ada bukti, tidak ada saksi dan tidak ada dokumen. Jadi enactment wakaf ini telah memudahkan lagi. Kalau kita buka enactment wakaf itu ada borang wakaf dan ada saksi, dan ianya kita boleh pergi ke majlis agama dan kita boleh mengisi borang, dan ianya pun disahkan dan majlis agama akan pergi membuat inspection lah. Dia akan pergi menyiasat dan melihat betul ke ada, dan melihat adakah ianya sesuai untuk diwakafkan. Jadi dah sesuai, dah setuju, jadi majlis agama akan menasihatkan wakaf am ke wakaf khas, kan? Lepas tu barulah disahkan, maka alhamdulillah selepas tu tak boleh, siapa pun tak boleh mencabar kesahihan wakaf itu tadi. Jadi enactment ini adalah untuk melindungi pemberi wakaf supaya tujuan dan pahala yang dia rasakan nanti, yang dia jangkakan dapat nanti, akan dapat dinikmati nanti secara berterusan. Dan inilah enactment wakaf negeri-negeri maupun peruntukan undang-undang yang ada.
selain daripada itu, enactment ini juga memperuntukkan beberapa kelebihan ya, Syafiq ya. Contohnya apabila seseorang itu ingin memberikan wakaf, dan dia wakaf tanah dia betul-betul dekat tengah Kuala Lumpur, sebagai contoh tengah Kuala Lumpur, tapi tanah tu dia wakafkan untuk tanah kubur, kan? Jadi kubur ni dah banyak dah, lepas tu dah ada tempat lain dah sesuai, dan tanah tu harga dia juta dan boleh dibangunkan secara komersial. Jadi macam mana nak buat, Syafiq? Macam mana nak buat? Kan? Ini indahnya Islam ni. Di bawah enactment wakaf kita boleh dipanggil menukarkan wakaf itu. Dipanggil al-istibdal. Ini merupakan pendekatan para fuqaha, para ulama yang mengatakan kita boleh menukarkan, tetapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan perlu mendapat fatwa daripada mufti negeri masing-masing. Ya, contohnya tanah tadi, tanah diwakafkan kubur, maka boleh ditukarkan tanah tersebut kepada tanah yang lain dan dibangunkan tanah itu di Kuala Lumpur dan boleh mendapat manfaat yang lebih. Maknanya ianya boleh dimaksimumkan wakaf tersebut dengan peruntukan undang-undang istibdal yang ada di dalam enactment. Ya. Selain daripada itu, enactment wakaf ini juga memberikan pelbagai perlindungan dan juga peruntukan untuk menjelaskan tentang rukun wakaf, apakah itu mauquf, apakah itu mawquf alaih, apakah itu waqif. Jadi kalau tuan-tuan baca enactment itu, sebenarnya ia memudahkan orang ramai. Kepada yang tidak memahaminya, maka kita boleh faham tentang keseluruhan proses prosedur undang-undang untuk mewakafkan, ya. Dan yang paling penting yang saya boleh katakan bahawa enactment wakaf itu telah pun memberikan kuasa pemegang amanah tunggal, pemenang amanah mutlak kepada Majlis Agama Islam Negeri. Namun begitu, Syafiq, ada orang bertanya, kalau majlis itu tak nak bagi wakaf lah sebab majlis yang ambil, kan? Right. Dan ini yang kita kena betulkan kefahaman itu. Majlis bukan nak ambil wakaf, tetapi majlis ingin memastikan wakaf ataupun tujuan wakaf itu akan dapat dikekalkan sampai bila-bila. Ya? Jadi apa yang majlis boleh buat adalah, ini yang sebagai contoh, kalau kita nak mewakafkan kepada sekolah, ya, tapi kita tak nak wakaf kepada majlis, kan? Kita nak wakafkan kepada sekolah. Jadi apa yang perlu dibuat adalah, di bawah enactment juga ada memperuntukkan bahawa kita boleh mewakafkan secara wakaf khas, okey, untuk sekolah tersebut, ya, dan ianya diwakafkan kepada sekolah tersebut, majlis sebagai pemegang amanah. Namun begitu, wakaf khas itu memperuntukkan bahawa majlis melantik sekolah itu sebagai pemegang amanah ataupun pengoperasikan tanah wakaf itu. Dan itu yang dipanggil sebagai wakaf khas untuk memastikan bahawa wakaf itu akan kekal sampai bila-bila. Sebab kalau kita memberikan wakaf kepada orang lain dan mereka menguruskannya, di bawah enactment wakaf ni merupakan kesalahan. Ya? Kesalahan sesiapa yang menguruskan harta wakaf tanpa ataupun tidak mendapat kebenaran majlis, maka boleh dikenakan hukuman RM1,000, 6 bulan penjara ataupun kedua-duanya sekali. Ya? Jadi inilah sebut sedikit tentang undang-undang enactment wakaf di Malaysia yang secara umumnya adalah badan kuasa Majlis Agama Islam Negeri. Namun begitu, enactment telah memperuntukkan beberapa peruntukan yang membolehkan secara fleksibel untuk ia juga boleh diuruskan oleh bukan Majlis Agama Islam menerusi beberapa peraturan. Dan yang akhir sekali, yang lebih menarik lagi adalah enactment undang-undang, enactment wakaf ini juga memperuntukkan tentang konsep nazir ataupun mutawali. Iaitu sebagai contoh, majlis telah pun melantik Universiti Sains Islam Malaysia, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia sebagai mutawali atau nazir. Iaitu institusi-institusi ini boleh juga menguruskan harta wakaf dan menerima wakaf kerana telah mendapat autoriti daripada Majlis Agama Islam yang dipanggil sebagai Al-Mutawali ataupun Nazir. Itulah sedikit tentang peruntukan undang-undang yang ada di Malaysia.
Ya, itu dia kan Prof, sangat penting di situ supaya kita faham mana badan-badan yang berautoriti memberikan sektor pengurusan wakaf kan, bagaimana kaedah caranya untuk menjalankan wakaf itu, dan kita dapat faham dekat mana nak buat rujukan, kita dah pun tahu, nanti kita senang nak uruskan wakaf kita tersebut. Okey Prof, kita nak rehat seketika dan kembali selepas ni kita nak tahu ada tak terdapat isu-isu tentang wakaf ni, seperti apa yang kita bincangkan tadi tentang isu tuntutan semula lah, nak perubahan semula lah. Contohnya waktu ayahnya masih ada, ayahnya berniat untuk wakaf, lepas tu anaknya pula kata nak bertukar pula status tanah tersebut, tanah wakaf. Nanti kita bincangkan apa pula nasihat-nasihat dan juga pesanannya di situ. Okey, kita rehat seketika Prof, kita akan kembali selepas ni. Untuk anda teruskan setia bersama IKIM, jangan ke mana-mana, kekal di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. Lagu-lagu yang mengusik jiwa. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. خليد بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسولنا. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada Rasul kita. Kalamu Rabbina ala nuril Mustafa. 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 Baikilah ibadah kita dengan mempelajari ilmu, dan dapatkanlah ilmu daripada para ulama dan kitab-kitab yang muktabar. Semoga kehidupan kita di dunia yang sementara ini akan diuruskan secara tertib dan secara sempurna oleh Sang Yang Maha Pencipta. Hayati pengajian Kitab Matan Al-Zubat serta kupasan ilmu fiqah meliputi soal jawab berkaitan ibadah bersama-sama Al-Fadil Ustaz Ahmad Lufi Muharram dalam rancangan Tahsinul Ibadah setiap hari Khamis jam 10.15 pagi. Semuanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur anda masih lagi bersama saya Syafiq untuk pertemuan di Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan syariah dan perundangan. Jom tonton sekarang di YouTube, di Facebook IKIM, sebab kita nak dengarkan lagi perkongsian oleh yang berbahagia Profesor Dr. Zulkifli Hassan, merupakan profesor di Fakulti Syariah dan Undang-Undang Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Bincang-bincang kita berkaitan dengan wakaf dalam Islam. Okey, banyak sebenarnya perkara yang terlibat dalam wakaf ni kan Prof. Seperti apa yang kita bincangkan tadi, kita dah faham macam mana pelaksanaannya, pengurusannya, siapa yang terlibat yang menguruskan wakaf ini. Okey Prof,
Prof sendiri pernah berada dalam sektor perendangan dekat Malaysia. Ada tak apa-apa isu tentang wakaf ni yang menjadi titik tolak kepada kita boleh belajar sesuatu tentang isu wakaf ni, dan apa pesanan Prof? Silakan. Terima kasih Syafiq. Sebenarnya wakaf ini merupakan area of research. Pada awal sudah agak lama lah, itu merupakan kajian saya menurut perspektif undang-undang pelaksanaan wakaf dan melihat perbandingan di beberapa buah negara. Malahan saya telah pun membentangkan beberapa kerja di Cape Town, di Dubai, di Tehran dan banyak lagi berkenaan dengan konsep-konsep wakaf dan juga pengamalan wakaf di dunia. Itu saya melihat bagaimana wakaf ini merupakan satu sektor yang dilupakan kerana potensinya terlalu besar, dan potensinya sekiranya kita dapat mengembalikan budaya berwakaf itu, maka kita akan dapat melihat perbezaan ataupun kemajuan yang akan berlaku bukan sahaja kepada orang Islam maupun kepada sesebuah negara. Kerana kita melihat bahawa sejarah membuktikan bahawa wakaf ini telah memperkasakan masyarakat sivil dan akhirnya menjadikan masyarakat itu masyarakat yang berilmu kerana adanya berbudaya wakaf. Jadi semua orang nak berwakaf. Ya, macam para sahabat tadi, nak mewakafkan telaga, nak mewakafkan kebun, nak mewakafkan perigi, nak mewakafkan sebagainya. Jadi apa yang tidak ada pada hari ini adalah kita ingin mengembalikan semula budaya berwakaf itu. Dan macam mana nak budayakan wakaf itu? Kita kena ada harta. Kita kena kuat ekonomi kita. Namun begitu, pada hari ini kita lihat bahawa ada pelbagai instrumen yang membolehkan semua orang berwakaf. Hatta sesiapa sahaja ada RM1 pun boleh berwakaf. Jadi yang pertama, isu-isu yang pertama mungkin isu undang-undang tu saya ambil yang terakhir lah. Saya rasa isu undang-undang tu mungkin tidak berapa menarik kepada pandangan orang ramai kerana ianya agak teknikal. Jadi isu yang pertama adalah wakaf yang tidak berdaftar. Ya, yang tidak berdaftar. Jadi apabila wakaf itu tidak berdaftar, ianya akan dicabar oleh keluarga setelah kematian orang al-waqif atau mereka yang memberikan wakaf. Ya, dan ini realiti. Saya sebagai ahli majlis agama Islam menyaksikan bagaimana wakaf-wakaf yang pernah diwakafkan itu akhirnya dijual oleh anak-anak. Kenapa? Kerana tidak ada bukti, kerana tidak ada dokumen yang mengesahkan bahawa ianya telah terwakaf. Malahan ianya dicabar apabila ingin majlis agama ingin menuntut ianya sebagai wakaf, dicabar. Maka itulah isu pertama, ianya perlu didaftarkan. Ya? Ada juga yang cuba untuk mengelakkan untuk berdaftar wakaf. Lalu mereka berwakaf, namun begitu ianya ditransfer ataupun dipindah milik kepada company atau kepada syarikat. Saya lihat banyak amalan ini. Ya? Sebagai contoh, ada sebuah sekolah, dia nak wakaf, nanti majlis agak ambil, dia kata, lalu dia wakilkan, maka dia transfer kepada syarikat yang menguruskan sekolah itu. Namun begitu, kesannya Syafiq, apabila ianya dipindahkan kepada sebuah syarikat, maka itu adalah harta yang perlu difaraidkan sekiranya kematian pemberi memindahkan milik itu. Jadi ianya akan difaraidkan kepada seluruh ahli keluarga. Ya? Jadi inilah di antara isu-isu utama, iaitu kepada masyarakat, marilah kita sama-sama, kalau kita dah buat sekarang, kita pergi daftarkan. Ya? Kita daftarkan supaya apa yang kita wakafkan itu akan terus dilindungi, akan terus dipertahankan oleh mutawali ataupun pemegang amanah tunggal ini, iaitu majlis, untuk memastikan pahala dia itu akan berterusan sehingga hari kiamat. Itu yang pertama, iaitu wakaf berdaftar. Ya. Yang kedua adalah iaitu kesedaran wakaf. Ya. Kefahaman umat Islam ataupun secara umumnya melihat bahawa wakaf ni dia mesti wakaf yang berkaitan dengan ibadah agama. Mesti wakaf surau, wakaf masjid, wakaf Quran, wakaf tanah kubur. Itu yang banyak kan. Sehingga kan tanah wakaf tu selalu sinonimnya tanah kubur. Kan? Jadi dimensi wakaf sebenarnya adalah sangat luas. Ia merangkumi aspek komersial dan non-komersial. Ya, sebagai contoh, ya, satu wakaf yang selalu saya ambil contoh wakaf yang luar negara, wakaf zaman sahabat kan. Kita ambil wakaf yang tersohor di Malaysia, iaitu wakaf oleh Ahmad Dauji Dadaboy. Syafiq tahu tak? Ya.
pernah hadir di situ. Yes. Yang ini merupakan Ahmad Dauji Dadaboy telah mewakafkan tanah dia yang di segitiga emas di Kuala Lumpur yang bernilai jutaan ringgit. Ya. Tapi bukan untuk masjid, bukan untuk rumah, bukan untuk apa. Lalu MAWIP, Majlis Agama Islam Wilayah, telah membangunkan wakaf ini diusahakan oleh Tabung Haji Properties dengan funding daripada Tabung Haji, lalu yang menyewanya Bank Islam. Kan? Betul. Jadi MAWIP boleh mengumpul hasil wakaf itu selama-lamanya daripada sewaan yang dibuat oleh Bank Islam yang mencecah jutaan ringgit, dan wang ini boleh digunakan untuk pelbagai manfaat yang bersifat komersial maupun tidak komersial. Dan inilah wakaf yang kita nak, iaitu bukan sahaja nak buat masjid, tetapi ianya juga mengambil dimensi yang luar daripada agama, keagamaan ataupun ibadah. Ya? Yang seterusnya, isu yang seterusnya adalah apabila seorang itu berwakaf, Syafiq, dia selalu wakafkan harta dia yang jauh daripada pendapatan. Okey, di cukup hutan mana, sebab ialah dia susah nak bangunkan. Jadi kalau boleh masyarakat ini digalakkan untuk kita mewakafkan apa yang terbaik. Namun begitu, sekiranya itulah yang terbaik yang diterima. Apa yang menjadi permasalahannya sekarang untuk membangunkan tanah-tanah wakaf kerana kita tidak punya cash, tidak punya tunai. Ya, kita ada banyak tanah. Seperti contoh Majlis Agama Islam Wilayah, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Majlis Agama Islam Perak, mereka ada ratusan ekar tanah. Namun begitu, isu utama tidak ada cash, tidak ada tunai untuk membangunkan tanah tersebut. Akhirnya tanah itu terus terbengkalai, tanah itu terus terbiar kerana tidak ada cash. Jadi apa yang diperlukan tuan-tuan semua, sekiranya anda mewakafkan harta, tanah, rumah dan sebagainya, ya, janganlah membuat wakaf khas. Biarkan ianya terbuka, wakaf am, supaya ianya memberikan kuasa kepada mutawali, kepada majlis nanti untuk membangunkan tanah tersebut. Ya? Dan pada hari ini kita ada satu instrumen yang dipanggil sebagai wakaf tunai. Ini saya katakan tadi, Syafiq, bahawa semua orang boleh berwakaf sekarang ni, hatta RM1 sekalipun. Ya? Hatta RM1 sekalipun. Ya? Jadi hadirin sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, dari sudut undang-undang, di antara kelemahan undang-undang yang sedia ada pada hari ini adalah ketidakseragaman undang-undang wakaf. Ada negeri yang ada NM wakaf, ada negeri yang tidak ada NM wakaf, dan ianya akan menimbulkan satu isu permasalahan apabila melibatkan sesuatu aset itu yang bertindih lah, ya. Maknanya wakaf itu di negeri lain, al-maquf itu di negeri lain, al-maquf alaihi di negeri lain, dan ianya akan menimbulkan beberapa permasalahan undang-undang. Jadi apa yang perlu dilakukan pada hari ini adalah mengharmonikan perbezaan ini menerusi penyeragaman undang-undang, ya, penyeragaman undang-undang. Syafiq, saya ada berapa minit lagi untuk saya habiskan? Mungkin sedikit lagi, seminit ke 2 minit, silakan. Okey, mungkin saya boleh rumuskan, ya, Syafiq, ya. Sebab tajuk wakaf ni memang yang dekat di hati dan sangat besar, dan sekiranya umat Islam sedar bahawa potensi wakaf ini, maka kita akan pasti memastikan sektor ini akan terus berkembang dengan menarik, ya. Dan apa yang saya boleh rumuskan sidang penonton dan rahmat Allah sekalian, daripada awal lagi kita bicara tentang pensyariatan wakaf yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang menjadi inspirasi balahan para sahabat Rasulullah SAW dan keseluruhan tabi'ut tabi'in berlumba-lumba untuk mewakaf. Malahan kita lihat bahawa di antara faktor langan ketamadunan, civilization Islam pada waktu dulu adalah sumbangan daripada wakaf. Malahan wakaf itu bukan sahaja yang bersifat ibadah atau keagamaan. Wakaf itu melihat kepada pembangunan, pendidikan, penyelidikan. Kalau kita lihat pada semasa zaman Abbasiyah, Darul Hikmah itu merupakan satu pusat penyelidikan, pusat ilmu yang telah melahirkan pelbagai inovasi yang disupport, disokong oleh wakaf. Jadi kepada sidang penonton dan rahmat Allah sekalian, kita perlu mengembalikan semula, dan apa yang paling penting adalah kita ingin
membudayakan semula wakaf. Betul. Kalau boleh kita wakaf diri, kita wakaf masa, kita wakaf khidmat, kita wakaf supaya sekurang-kurangnya apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata'a amaluhu illa thalath, tiga, iaitu sadaqatin jariyatin aw waladin salihin aw ilmun yantafa'u bih. Maknanya sadaqatin jariyah itu wakaflah di antaranya, supaya kita dah apabila kita meninggalkan dunia ini terus menerus mengalir pahalanya, itulah wakaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Prof, sangat bermanfaat, panjang lebar, dan kita memahami satu persatu apa yang Prof ulaskan, Prof berikan info kepada kita. Masya Allah, saya rasa macam nak buka satu bab ni, boleh dapat ijazah ke, sijil ke, macam mana ni? Masya Allah, sebab Prof kongsikan dengan penuh padat dengan maklumat tentang wakaf itu, dan kita ambillah sebagai pesanan ini buat kita, bagi kita yang dah pemula merancang untuk mewakafkan apa aset yang kita ada. InsyaAllah semoga ia dapat memberikan manfaatnya kepada umat Islam kita yang lain, dan juga generasi-generasi umat Islam yang akan datang, dan kita dapat pahala dekat situ. Terima kasih Prof atas perkongsian ini. Kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Prof, kirimkan salam kita bersama-sama dengan para pendidik dekat USIM sana. Semoga bermanfaat untuk Prof. Okey, jumpa lagi Prof. Okey, dan terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti Bual Bicara kita menerusi rancangan syariah dan perundangan. Like, komen, share. Kalau ada yang nak sama-sama ulang kaji lagi, dengarkan lagi rancangan ini, boleh sahaja ke platform media sosial kita di YouTube, di Facebook, untuk anda hayati semula rancangan ini. Buat carian, type saja syariah dan perundangan di Radio IKIM. Okey, dan kekal setia bersama IKIM. Banyak lagi perkongsian selepas ni hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Sampai berkaliber, pengisian bermutu, Inspirasi Inforia Islam, semuanya di IKIM. Komputer, sila aktifkan pakej iklan promosi 2023. Baik Tuan, sila pilih pakej iklan yang Tuan inginkan. Baiklah, iklan beli satu percuma satu untuk semua jenis pakej iklan yang ada di IKIM. Baik Tuan, kami aktifkan. Pakej Rose, beli satu percuma satu aktif. Pakej Daily, beli satu percuma satu aktif. Pakej Target dan pakej Travelling, beli satu percuma satu aktif. Baiklah, terima kasih komputer. Ya, berita gembira kepada semua pengiklan dan peniaga di seluruh Okey, baik. Sekarang juga, ruang iklan adalah terhad, tertaluk kepada terma dan syarat. Inspirasi Inforia Islam.